Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ni kita nak membincangkan tentang aerodinamik kenderaan. Tajuk ni mungkin agak berat sikit tapi sekali-sekala apa salahnya, dengarlah sampai habis. Spesifiknya, kami nak bercerita tentang coefficient of drag ataupun drag coefficient. Bagaimana sebuah kereta tu berjaya dibuat meluncur seperti belut membelah angin. Tapi seperti biasalah, sebelum tengok video ni, kepada anda di luar sana yang belum subscribe tu, subscribe je lah. Ya, Encik. Selamat datang. Bang, pam 5, RM60. Alamak, lupa bawa kad lah pula. Gunalah BH Petrol e-Card Apps. Isi minyak dapat ganjaran anda boleh kumpul e-point. E-point ni dia boleh guna untuk isi minyak atau redeem BH Petrol Lubes dan barang-barang eksklusif di BH Petromart. Gunakanlah referral code BHPX Mekanika dan anda akan dapat 100 e-point percuma. Pernah tak anda tengok kereta lumba? Kalau kereta racing ni dia berkepak, bersayap, spoiler, splitter, side skirt, semuanya ada fungsi dan fungsi itu diberi nama aerodinamik. Lagi licin, lagi lancar kereta tu membelah angin, dia lagi laju dan juga lagi cepat dan juga lagi stable. Terutamanya bila dia nak masuk corner, keluar corner, dia nak bagi kereta tu melekat di atas jalan. Itu kepentingan aerodinamik. Namun, untuk kereta-kereta penumpang, dia ada satu istilah lain. Dia panggil coefficient of drag, yang mana tujuan dia adalah untuk membuat kereta yang paling kurang rintangan angin. Sebab apa? Bila berkurangnya coefficient of drag ni, kereta akan menjadi lebih lancar, lebih efisien, lebih jimat minyak. Jadi, bila kita membuat sebuah kereta, tak guna kereta tu canggih, enjin dia dengan berbagai jenis teknologi menjimatkan minyak, ada pampers, ada serbuk penjimat minyak, tapi dia punya kereta tu sendiri tidak aerodinamik. CD dia tidak bagus. Jadi, CD ni sangat penting. Jadi, macam mana coefficient of drag ni dikira? Dia berdasarkan aerodinamik atau disebut sebagai fluid dynamic. Yang mana tindak balas udara bila objek lalu. Dia ada 4 benda yang berlaku bila objek ni lalu. Yang pertama, berat. Yang kedua, lift ataupun daya angkat. Yang ketiga, thrust ataupun tujahan. Yang keempat ialah drag ataupun daya seretan. Maka semakin bagus rekaan aerodinamik kereta itu, semakin lancarlah dia bergerak membelah angin. Contohnya kita boleh tengok ular, ikan, tengok lagi badak sumbu, kerbau, abanggan. Dia tidak memotong angin, susah. Macam mana pula kita nak ukur aerodinamik ni? Dia menggunakan perkali geseran ataupun CD ataupun COD ataupun coefficient of drag, yang mana dia ada nombor. Bermaksud lagi rendah nombor tu, bermaksud objek tu lagi bagus menentang rintangan angin. Jadi, hari ni kami nak ceritakan tentang 10 buah kereta yang dihasilkan dengan coefficient of drag yang terbaik sekali di dunia. Yang pertama, Saab 92. Kalau anda nak tahu, Saab ni sebenarnya dia adalah pengilang kapal terbang sebelum dia buat kereta, dan sekarang dia pun dah bungkus ikat tepi, dah bankrupt dah. Bila sebuah kereta dia nak buat aerodinamik dan company yang sama pula memang buat kapal terbang, dia menang. Because kapal terbang dan juga aerodinamik ni satu benda yang tidak dapat dipisahkan. Saab pernah buat coefficient of drag yang bagus pada tahun 1951. Tahu tak berapa dia? 0.30 saja dia punya CD. Itu 70 tahun dulu. Kalau kita tengok rekaan bentuk Saab 92 ni, ekor belakang tu dia sloping. Dia turun kat situ, dan juga tengok lampu depan dia macam dia built in dekat bahagian dalam kereta tu sendiri. Bijak engineer dia. Yang kedua, Toyota Prius, sebuah model hybrid yang paling laris di dunia. Kalau anda nak tahu, pada 2022,
total Toyota Prius yang sudah dijual di seluruh dunia adalah sebanyak 5 juta unit. Dan sebab apa? Sebab dia jimat minyak dan juga dia mempunyai CD yang bagus. Prius ni memang setiap model dia punya coefficient of drag sentiasa diperbaiki, sentiasa makin kurang. Keluar model baru, makin kurang. Contohnya, pada model 2015, dia punya coefficient of drag ialah 0.30 dan pada model 2022 dia turun lagi 0.27. Dan ini penting untuk sebuah kereta yang memang difokuskan untuk penjimatan bahan api. Yang ketiga, Opel Calibra. Tahun bila ni? 1989. Dan sebenarnya kalau anda tengok Opel Calibra ni, kereta biasa je, macam bersegi-segi je, tapi mengejutkan, dia punya CD number ialah 0.26 sahaja. Mengikut ujian yang dibuat di terowong angin di Belanda. Ini memang angka yang mengejutkan pada tahun itu. Tapi macam mana dia boleh capai angka yang rendah macam ni? Sebab, dia punya setiap panel badan, gap tu, panel dia sangat kecil. Dia punya door handle, dia dah pakai flush door handle. Tesla pakai tahun bila? Ni 1989 lagi, Opel dah buat. Dia punya garis tepi dekat shoulder line tu dia rendahkan lagi. Kemudian, dia berjaya mencatatkan 0.26. Namun, nombor ini telah dipintas oleh Honda Insight pada tahun 1999 dengan CD sebanyak 0.25. Tapi Honda Insight ni pun bentuk dia pun memang pelik. Dia punya penutup tayar belakang tu memang betul macam alien. Nombor 4, Porsche Taycan. Jadi CD semakin rendah. Berapa? Coefficient drag untuk Porsche Taycan ialah 0.22 dan menurut Porsche ia adalah CD yang terendah Porsche pernah buat pada kereta produksi mereka. Macam mana ni? Banyak sangat beza. Ialah tadi 0.2627, tiba-tiba 0.22. Laju sangat dia turun ni. Sebab rekaan Taycan ni sebenarnya dicipta menerusi super komputer. Macam mana dicipta? Mula-mula masa dia nak dapatkan CD yang bagus tu, dia buat model scale, skala model lah, 1:3. 1:3 lebih kurang besar ni kot. Dia letak dekat terowong angin. Dia uji, dia test, tembak angin semua. Selama 900 jam ujian tu dibuat. Bila dia dah dapat habis semua tu, macam mana? Terjadi ke? Tidak. Dia buat pula model sebenar, model prototype sebenar yang saiz sebenar Taycan tu, dia uji lagi sekali, dia test lagi sekali dan dia trim lagi sekali selama 1500 jam dan dia dapatlah nilai CD 0.22. Bijak. Orang Jerman ni memang bijak tau bab engineering ni. Yang kelima, Hyundai Ioniq 6. Kalau kita sekali tengok kereta ni, betul, kereta ni bentuk dia memang sangat-sangat pelik. Tak tahu mana depan, tak tahu mana belakang. Sebab kereta ni memang design dia dicipta untuk mendapatkan motif dia tu CD yang paling terendah termungkin. Jadi ilham kereta ni sendiri, reka bentuk tu daripada beberapa model yang digabungkan. Dia tengok kereta sana, kereta situ, kereta apa? Beza ke? Bukan. Dia tengok Saab Ursab, Phantom Corsair dan juga Stout Scarab. Semuanya nama kereta yang pelik dan juga bentuk kereta yang pelik. Jadi bila dia trim, dia gabung-gabung sikit, dia tambah sana sikit, dapat design yang baru, dia test. Dapat berapa? 0.21 CD. Kereta Korea tu. Yang keenam, Tesla Model S. Bukan kereta ni 0.24 yang kecoh-kecoh dulu. Masa dia launch pada 2012. CD dia adalah 0.24. Namun pada model facelift 2021 dia dah adjust sana sikit, aerodynamic dia tukar sikit. Dia claim, Tesla claim model S ni 0.208. Pada masa itu, yang paling rendah ialah Lucid Air. Pada 2021 Lucid Air dia claim dia punya CD 0.21. Sekarang Tesla dah potong balik. S-Plate ni model S yang paling tinggi, dia kata boleh pecut dari 0 hingga 100 km sejam dalam masa 2.07 saat saja. 2.07 saat. 100 km sejam. Laju.
Pada 2022, Tesla ditewaskan oleh Mercedes EQS dan juga Lucid Air. Jadi Mercedes EQS dia punya CD ialah 0.197 sama dengan Lucid Air. Sasaran awal Mercedes ni dulu dia cakap dia nak cari 0.21. Akhirnya magic pula boleh dapat lagi rendah. Lucid Air keluaran tahun 2022 pun sama, dia dapat 0.197. Ini adalah dua buah kereta moden yang ada dijual dalam pasaran dengan CD yang paling rendah sekali di dunia, 0.197. Ada yang lagi rendah ke? Ada. Kereta ni dah lama. Nombor 8 kita, GM EV1, sebuah kereta elektrik mass yang pertama sekali di dunia. Ya, bukan Tesla. GM dah buat kereta elektrik pada tahun 96 hingga 99. Dikeluarkan secara produksi massa, mass production. Sebuah two-seater compact car. Berapa CD dia? 0.19 flat. Ia sebuah kereta elektrik yang mendahului zaman. Tapi sebab terlalu awal pada masa itu, elektrik belum lagi menjadi benda yang mainstream. Jadi EV ni gagal. Namun dia punya CD tetap menang, 0.19. Amerika pun terror. Ada lagi kereta yang lagi aerodinamik ke? CD dia lagi rendah? Ada. Itu di tangga kita yang ke-9, Volkswagen XL1, sebuah kereta yang lama dah sebenarnya, bukan kereta baru ni. Ini adalah sebuah plug-in hybrid electric vehicle dengan enjin turbo diesel. Power tak? Memang 68 horsepower je, lebih kurang motor kami je dia punya power. Kereta ni sebenarnya dia ringan, dia perbuat daripada komposit, berat dia kurang daripada 1 tan. Untuk unit ini dia test waktu masa prototype dia dapat 0.159 CD, tapi untuk production sebenar 0.189. Dan yang paling mengejutkan, anda tahu apa tak? Penggunaan bahan api dia. 1 liter diesel boleh jalan 110 km. Maksudnya kalau kita pergi KL ke Penang, minyak RM3.5 je. Nasi kandar pun RM10 sekarang. Boleh pergi makan nasi kandar. Sebelum kita pergi ke senarai yang terakhir, yang paling bagus ni, anda kena dengar sedikit pesanan daripada saya. Ada saya benda lah nak kongsi dengan anda. Kalau kita pakai kereta, pakai motor, memang kita kena isi minyak. Hari-hari kita isi minyak, setiap minggu pun kadang-kadang kita isi minyak. Tapi itulah, isi minyak saja ni tanpa dapat apa-apa reward, apa-apa benefit ni rasa macam rugi pula kan. Sebab itulah pada hari ini saya ingin memperkenalkan kepada anda BH Petrol E-Card App. Apa kelebihan BH Petrol E-Card App ni? Okey, anda akan dapat eksklusif member benefit. Anda boleh tahu promosi terbaru, anda boleh tahu harga petrol semasa. Anda juga boleh isi minyak dengan cepat dan mudah, dan anda tahu yang paling best sekali, anda boleh kumpul E-Point. E-Point ni nak buat apa pula? E-Point ni anda boleh kumpul, boleh redeem, boleh tebus untuk isi minyak atau redeem BH Petrol Lubes dan juga barang-barang eksklusif di BH Petromart. Macam mana nak dapat ni? Macam mana nak download? Senang saja. Anda boleh download di App Store atau di Play Store. Tapi bila anda dah download, anda dah sign up, jangan lupa masukkan referral code daripada kami, BHPX Mekanika. Kenapa pula? Sebab anda akan dapat 100 E-Point percuma. Ini dia kereta dengan coefficient of drag yang paling rendah sekali di dunia, iaitu Penhat CD LM64 LMC4. Pada asalnya kereta Penhat ni, dia punya CD dia 0.22 sahaja. Jadi dia buat untuk race. Kereta ni adalah kereta perlombaan yang masuk dalam Le Mans 24 Hours. Okey, tapi itulah 2.2, 0.22 tak cukup. Jadi pakar aerodinamik Lucien Romani ni dia kaji balik macam mana nak buat lagi. Jadi dia pun dapatkan kepakaran. Dia buat joint venture dengan Penhat Charles Duch. Jadi dia buat beberapa perubahan pada LM64 ni. Jadi dia tutup lampu depan tu, dekat belakang dia pakai wheel housing, dia pakai dengan 2 sirip dekat bahagian belakang. Walaupun pengubahsuaian ni nampak kecil, tapi dengan cara yang betul, dengan ujian yang betul, CD dia turun berapa? Sekarang berapa CD? 0.12. Dia mengagumkan, menakjubkan dalam dunia kejuruteraan aerodinamik. Banyak orang terkejut lah, dia boleh skor sampai 0.12 CD saja. Jadi inilah kereta dengan coefficient of drag yang paling rendah di dunia.
Okey, itulah tadi tentang aerodinamik, tentang coefficient of drag. Sebenarnya perlumbaan membuat aerodinamik CD ni sentiasa berterusan, masih berlumba lagi pada hari ini. Contohnya untuk kereta production yang boleh belilah Lightyear Zero. Dia claim dia dapat 0.175 CD. Lightyear ni company apa pula? Kereta EV daripada Belanda kalau tak salah saya. Tapi mainstream car manufacturer pun masih buat R&D, masih kaji macam mana nak jadi kereta tu licin macam belut, macam ular sawa. Okey. Lagi licin kereta tu memotong angin, lagi bagus, lagi efisien, lagi jimat bahan api. Tapi itulah dia. Kalau kereta ni dia terlalu CD sangat kan, dia terlalu sangat nak buat coefficient of drag. Kadang-kadang kereta ni buruk sebenarnya bentuk dia. Ke anda tak setuju? Kalau anda tak setuju, anda boleh komen dekat bawah. Okey, itulah saja video kita pada hari ini. Pada lalu saja mungkin baru saja menemui channel kita. Terima kasih.